Okey, beres. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama sekali yang berusaha Puan Haji Haraziah yang bagi link ni. Kemudian Ustazah Yasirah, seterusnya sahabat-sahabat para guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sama-sama berbincang berkenaan dengan bagaimanakah solat ketika sakit. Solat ketika sakit yang perlu kita tahu, sebab benda ni satu, yang pertama dia ada dalam sukatan pelajaran tingkatan 2. Yang kedua, sebagai persediaan lah. Kita tak tahu bila kita akan menghadapi sakit. Moga-moga bila ada ilmu ni senang untuk kita melaksanakan ibadat solat bila kita sakit ni. Kalau ada ilmu ni senanglah. Jadi hari ni insya-Allah saya akan bicarakan berdasarkan PowerPoint yang ada di dalam saya punya komputer yang diberikan oleh Ustazah Yasirah. Dia bagi PowerPoint ni. Baik. Okey, hari ini kita akan bicarakan pertama solat ketika sakit. Solat ketika sakit, buku teks muka surat 122 hingga 126, iaitu buku teks tingkatan 2. Baik. Yang pertama sekali, maksud solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna dan dilaksanakan dengan mengikut kemampuan. Setakat mana boleh buat, buat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, kamu bertakwalah kepada Allah sedaya mampu kamu. Setakat mana kamu mampu, kamu buat. Dan hadis Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat sesuatu perkara, kamu kena datangi perkara tu sedaya mampu kamu. Jadi kalau tak mampu, buat sedaya mampu kita. So hadis yang dalam buku teks pula, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Kata Imran, aku ni ada sakit bawasir, sakit buasir. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salah. Aku pun tanya Nabi macam mana tentang solat ni. Faqala, maka Nabi SAW jawab, salli qa'ima, semayang dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu tak mampu, maka sembahyanglah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau kamu tak mampu juga, hendaklah kamu sembahyang ala jambin, atas rusukmu, dengan makna mengiring. Jadi ini adalah dalil-dalil yang mengatakan macam-macam mana pun kena sembahyang. Kaifiatnya, sedaya mampu kita buat, kita kena buat. So kita tengok, kalaulah seorang tu sembahyang dia tak mampu nak qiyam. Sama ada dia tak mampu nak qiyam tu kerana dia sakit atau hoyong hayang, kerana naik kereta api dan sebagainya, maka cara paling baik dia sembahyang adalah dia duduk, cara duduk antara dua sujud, iaitu duduk iftirash. Yang ni lah cara paling tepat. Bukan duduk atas kursi lagi. Duduk, sebab dia tak boleh berdiri. Yang ni kalau orang biasa jaga orang sakit, dia akan tahulah orang sakit ni mula-mula dia boleh sembahyang berdiri, lama-lama bila dah lama tak makan, dia tak boleh berdiri dah. Kalau berdiri dia nak jatuh, maka dia akan sembahyang sambil duduk. Yang ni biasa. Saya jaga orang sakit ni setahun. Almarhum ayah saya sakit kanser setahun. Kita tengok dia punya apa nama, lepas satu. Mula-mula dia sembahyang sambil duduk. Lepas dia tak boleh sembahyang berdiri, dia sembahyang sambil duduk. Dia sembahyang sambil duduk, mula-mula tak perlu ajar. Dia boleh sembahyang sendiri. Lepas beberapa bulan, kena ajar. Sebab kadang-kadang dia sujud sampai 3 kali. Patut 2 kali je. Jadi kita kena ajar. Maka mula-mula dia boleh sujud. Lepas dia tak boleh sujud, maknanya bila sembahyang rokok macam biasalah. Yang ni tak perlu syarah panjang lah, semua pandai. Kemudian iktidal, bila nak sujud tu, dia sujud macam biasa. Bila dah makin teruk, dia tak dapat sujud lah. Sebab apa? Dia sujud boleh, dia nak bangun tu tak dapat. Sebab dia dah rasa tangan dia dah gigil. Bila tangan dia dah gigil, kita terpaksa pegang dan betulkan belakang dia. Jadi waktu tu, kita bagi tahu dia tak perlu dah sujud, sembahyang guna isyarat kepala. Mana bila rokok, tunduk sikit, sujud, tunduk banyak sikit. Jadi dia pun sembahyang gitu sambil kita ajar.
Lepas pada tu dia akan pergi tahap mana pula? Tahap dia tak boleh nak duduk, melainkan menyandar. Maka kita kena bantu dengan menyandar. Jadi bila angkat takbir tu, kita kena duduk belakang, bagi sandaran kepada dia. Jadi waktu almarhum ayah saya tu, adik saya ada. So adik saya akan duduk, dia menyandar kat adik saya, letak bantal, saya kat depan, ajar dia semayang, sebut bismillahirrahmanirrahim, dia ikut. Bila kepala kita cakap Allahu Akbar, kita pegang kepala dia, kita tunduk sikit. Itu tanda rokok. Kemudian sami Allah liman hamidah, kita betulkan balik kepala. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Sampai tahap tu. Bila sampai tahap dia menyandar pun dia akan jatuh. Waktu tu baru boleh mengiring. Mana boleh mengiring. Bila mengiring tu menghadap ke kiblat. Dia ada. Semua ini untuk orang yang sakit lama, sikit. Jadi itulah caranya. Kena duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Tapi kalau jenis sakit ni boleh berdiri. Cuma sebab tak mampu nak duduk, tak mampu nak sujud, tak mampu nak bangun balik. Yang tu barulah boleh semayang duduk di atas kerusi atau di tepi katil. Yang ni yang akan kita bicarakan panjang. Hari ni sebab saya tengok banyak sangat pandangan-pandangan alim ulama kita yang berbeza-beza antara pandangan-pandangan tu. Saya akan bawa pandangan-pandangan ustaz-ustaz dan fatwa-fatwa di Malaysia supaya kita faham. Insya-Allah. Baik, yang ketiga duduk cara bersila. Sebab duduk paling baik ialah duduk iftirash. Kalau tak mampu iftirash, tarabbu'. Bersila ni panggil tarabbu'. Jadi kalau duduk bersila ni, tak mampu nak duduk macam iftirash ni, duduk bersila ni, dipanggil tarabbu' ni, dibolehkan juga. Kalau tak mampu lagi, belunjuk. Kaki belunjuk ke depan. Almarhum ayah saya dulu waktu dia semayang, dia tak mampu nak duduk secara tarabbu' ni, secara bersila ni, dia belunjuk. Kaki belunjuk menyandar kepada adik saya. Saya ajar kat depan. Jadi gitu. Maknanya yang banyak masalah sikit bab semayang sambil duduk ni ialah bab semayang di atas kerusi. Waktu duduk atas kerusi tu macam mana? Baik, kita tengok. Okay, ada soalan nak tanya setakat ni sebelum saya pindah atas kerusi. Sebab saya rasa yang ni dah biasa ni. Sebab sahabat-sahabat kita pun biasa buat ni. Sebab bila nak semayang sunat, malas nak semayang sambil berdiri, walaupun sihat boleh semayang sambil duduk. Ada geng-geng hafal Quran kan, geng-geng hafiz Quran ni dia nak semayang lama sebab nak baca lama, nak baca surah tu surah ni dalam tahajud. Jadi dia nak berdiri lama, dia rasa lenguh, maka dia semayang sambil duduk. So dia boleh baca banyak surah. Satu rakaat dia baca sejadah lah, dia baca tabarakallazi lah, sebab dia nak semayang sunat tahajud. So dia boleh semayang sambil duduk, boleh baca panjang. Kalau berdiri dia rasa lenguh. Maknanya yang ni biasa orang buat, yang duduk ni. Yang ni yang duduk di atas kerusi ni biasa kita tengok ramai orang buat. Tapi tepat ke tak tepat cara dia buat. Yang ni kita akan perhatikan. Baik, kita pindah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau macam solat duduk ni, kalau solat berjemaah di surau ke atau solat beramai-ramai lah kan, kedudukan yang sesuai ni di sebelah mana Ustaz? Solat duduk bagi orang duduk mana? Duduk iftirash ke? Kedudukan duduk iftirash atau duduk tabaruk tadi tu? Duduk ni, duduk dalam saf. Kalau boleh paling cantiknya, kalau ikut fatwa, saya tengok sebuah negeri fatwa, dia kata kalau boleh duduk paling tepi. Duduk tepi sekali. Duduk saf tu duduk tepi sekali. Supaya nampak cantik. Ataupun kalau geng-geng dia ni, geng-geng ni duduk tepi 3-4 orang. Geng-geng solat duduk ni. Kalau solat kursi pun sama. Solat kursi pun duduk setempat. Kalau tak mampu pun tak apa. Nak bagi tahu paling cantiknya nak suruh nampak kecantikan soft. Duduk kat tepi. Okey? Itu ada dalam saya tengok tadi saya baca kalau semayang kalau sembahyang yang guna kursi ni dia suruh letak kursi di satu tempat, geng-geng kursi saja. Maknanya di tepi. Di tepi. Kalau saya pergi di umrah, saya pergi umrah di waktu tu saya pergi umrah, kemudian saya pergi Taif. Saya semayang di masjid kat Taif tu, dia ada sedia dah kursi. Bukan kursi satu-satu. Kursi macam manjang, macam kursi inilah. Kursi yang bukan sebuah-sebuah. Kursi panjang. Panjang je kursi. Macam kursi set yang ramai tu. Duduk situ. Untuk orang duduk. Maknanya kalau kau duduk, kau duduk semayang situ. Supaya nampak soft tu cantik. Okey?
Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kita tengok. Okey, mula-mula sekali untuk orang semayang guna kursi ni, peringatan penting sekali kena faham, wajib melaksanakan rukun-rukun yang mampu dilaksanakan secara sempurna. Sebab saya tengok ada orang, dia pergi masjid, dia jalan kaki okey je, dia pun ambil kursi. Ambil kursi, maknanya dia boleh berdiri dah tu. Kemudian dia pun nak semayang fardu ni, dia pun letak kursi kat tepi, dia pun duduk. Dia pun Allahu Akbar. Tak boleh duduk lagi, dia kena qiyam dulu sebab qiyam dia mampu. So kesimpulannya, buat segala yang mampu, kemudian yang tak mampu sahaja yang boleh dilakukan secara ditukar kepada bentuk lain. Maknanya kalau mampu berdiri, berdiri dulu. Kemudian mampu rokok, rokok dulu. Sujud je tak mampu. Sebab apa? Sebab kaki ni sakit. Sebab lutut ni sakit. Kalau lutut sakit, kalau boleh sujud dengan letak bantal. Kena letak bantal dulu. Kepala lutut ni sakit. Tapi kalau letak bantal okey. Kena letak bantal dulu. Mana buktinya? Ni buktinya. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar sebut, Uhban, nama seorang sahabat. Uhban. Idza sajada ja'ala tahta rukbatihi wisadatan. Bila dia sujud, dia letakkan bawah lutut dia wisadah. Apa dia wisadah? Bantal. Wala'allahu kana kabura. Mungkin buat gitu kerana dia ni sudah tua. Fakana yashuqqu alaihi tamkinu rukbatihi. Maka susah baginya untuk menetapkan dia punya lutut sebab tua dah. Minal ardi, di bumi. Fawada'a tahtaha wisadatan. Maka dia letak bawah lutut tu satu wisadah. Satu bantal layyinatan yang lembut. La tamna'u i'timadahu 'alaiha min at-tamkin. Menyebabkan lutut tu tak perlu tekan kuat sangat. Kenapa dia buat gitu? Mungkin kerana dia kata anna yubsal ardi, mungkin kerana bumi, tanah tu ataupun lantai yang keras tu yubsal ni asal maksud dia kering. Mungkin kekeringan lantai macam simen tu kana yadurru rukbatahu, menyebabkan kepala lutut dia tu rasa tak selesa. Jadi siapa-siapa yang kepala lutut tak selesa, dia boleh letak bantal, dia kena letak bantal dulu untuk tampung ketidakmampuan kepala lutut dia tu. Maknanya dia bukan tu senang-senang aja pindah. Dia kena pindah secara berflow. Satu. Macam tu. Baik. Jadi kesimpulannya, kena buat dulu rukun tu. Sebab saya tengok orang, ada yang berdiri boleh, ada juga yang semayang. Kita pergi masjid kan, kita tengok. Allahu Akbar. Bila rokok, dia duduk dah. Dia duduk, dia perokok. Padahal dia boleh rokok secara sempurna. Bila boleh rokok secara sempurna, kena rokok secara sempurna dulu. Biasanya yang tak boleh tu ialah apabila nak sujud dan nak bangun semula. Ni masalahnya. Tu yang situ biasanya. Yang situ. Bila yang situ biasanya, maka kita nak sujud macam mana? Okey. Macam mana cara sujud? Ini pendapat mufti wilayah. Mufti wilayah kata sujud macam tu. Ini dalam buku teks pun ada. Dalam buku teks macam tu. Pendapat mufti wilayah persekutuan. Baik. Ni pendapat mufti Pulau Pinang. Tangan duduk bawah. Kenapa tangan duduk bawah? Sebab sujud mana tangan duduk kat lutut? Tangan mesti duduk bawah. Kalau boleh sampai ke lantai, kena sampaikan ke lantai. Ini pendapat mufti Pulau Pinang. Dan kedua-dua pendapat ni saya perhati diambil daripada pandangan Abdul Aziz bin Baz, mufti Mekah. Sebab saya tengok dalam kitab-kitab, payah juga nak jumpa. Saya tengok dalam fatwa Abdul Aziz bin Baz, mufti Mekah ada. Dia kata apa? Al-wajib ala man salla jalisan ala al-ardi. Wajib ke atas orang yang semayang dalam keadaan duduk di atas bumi, atas lantai. Au alal kursi, ataupun dia semayang atas kursi. Wajib apa? Ay yaj'ala sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Wajib dia jadikan sujud dia lebih rendah daripada rokok dia. Ini yang pertama. Macam-macam mana pun rokok dengan sujud kena rendah daripada rokok. Was sunnatu, dan sunnahnya lahu baginya ay yaj'ala yadayhi ala rukbatayhi fi halir rukuk. Sunnahnya bila dia rokok, tangan kena letak di dua kepala lutut ketika rokok. Amma fi halis sujud, adapun ketika keadaan sujud, fal wajib baginya ay yaj'alahuma 'alal ardi. Kena letak kat
kat lantai. Mana tangan tu sampai cecah lantai. Ini istata'a, kalau mampu. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, ja'alahuma ala rukbatai. Hendaklah dia jadikan dua tangan tu duduk kat lutut juga. Faham? Jelas? Jadi dua pandangan di sinilah ni. Ni pendapat Mufti Pulau Pinang, ni pendapat Mufti Wilayah. Maknanya kena buat gini dulu. Kalau rasa tak sampai, tak mampu, baru buat gini. Okey? Jelas Sembel, Ustaz. Ha? Takut sembel. Takut sembel, buat sekadar tak sembel. Buat sekadar jangan tak sembel. Macam faham. Baik. Ada juga satu pandangan lain lagi. Kalau buka dalam YouTube, adalah beberapa orang ustaz yang berkeras mengatakan yang ni kena buat cara ni. Ada beberapa orang ustaz. Baik. Dia ambil pandangan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ini nama kitab. Nama kitab Nihayatul Muhtaj, karangan Al-Imam Ar-Ramli. Apa yang ni kitab mazhab Syafi'i ni. Walau qadaral musalli 'ala ar-ruku'i faqat, kalaulah seseorang yang sembahyang itu dia mampu rokok saja, sujud dia tak mampu. Macam biasalah, macam orang sembahyang kursi tu, dia hanya mampu rokok tapi sujud dia tak mampu. Karrarahu lis-sujud, dia kena ulang rokok ambil tempat sujud. Faham tak? So maknanya dia rokok dua kali lah. Allahu Akbar, rokok. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Tu i'tidal. Allahu Akbar. Untuk sujud, dia kena rokok sekali lagi. Tapi bacanya, Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian, Allahu Akbar, Rabbil firli. Baru dia duduk kat kursi. Boleh faham tak? Yang ni ramai ustaz-ustaz duk ngajar kat dalam YouTube saya dengar. Sebab dia ambil pandangan ni. Saya pun tengok. Dia ambil kat mana? Rupanya dia ambil kat sini. Jadi dia kata waman qadara ala ziyadatin ala akmalir ruku' ta'ayyanat tilka ziyadatu lis-sujud. Dan siapa-siapa yang mampu untuk menambahkan lagi, menambah apa? Maknanya menambah turunkan lagi. Mana rokok setara tu. Jadi untuk sujud dia kena turun lagi. Faham tak? Kalau dia mampu untuk turunkan lagi kerendahan dia ketika kerendahan rokok dia untuk menunjukkan dia sujud, maka dia kena buat lagu tu. Ta'ayyanat. Jadi fardu ain untuk dia buat lagi tu. Li'annal farqa wajibun bainahuma 'alal mutamakkini. Sebab melakukan perbuatan secara berbeza wajib untuk membezakan antara rokok dan sujud. So rokok kalau setara ni rokok, setara ni. Sujud kena rendah sikit. Maknanya kalau tangan kita rokok, tangan kita berada ketika rokok itu berada di mana? Di lutut. Sujud biar tangan duduk bawah lagi. Biar tangan tu duduk lebih bawah lagi. Biar nampak ada beza lah ya Ustaz. Ya, biar nampak ada beza. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga. Jadi 3 pandangan lah. Saya tengok pandangan Mufti Wilayah macam tu, Mufti Penang macam tu, dan setengah ustaz dia ambil pandangan yang ketiga ni. Jadi kalau kita dengar orang ngajar apa ni, kita dapat tahulah, oh ustaz ni ambil pandangan Nihayatul Muhtaj. Kalau datang kat masjid, kenapa ustaz ni ngajar macam ni, tak macam buku teks, kita kata. Padahal kita tak tahu ustaz tu betul juga. Boleh faham? Tetapi pendapat Mufti Pulau Pinang pula, pendapat Mufti Pulau Pinang, dia kata sembahyang macam ni hanya khusus kepada orang yang tak boleh duduk langsung. Yang langsung, nyakit dia tak boleh duduk. Maka dia bolehlah sembahyang macam ni. Bila mana? Bila dia rokok biasa, i'tidal, sujud pun, dia sujud rendah sikit, Rabbil firli pun sambil berdiri. Rabbil firli pun berdiri juga. Kemudian, tahiyat pun berdiri juga. Yang ni bagi orang yang langsung tak mampu untuk duduk. Yang ni dia suruh sembahyang macam ni. Ini pendapat Mufti Pulau Pinang. Ada buku dia. Ada buku dia. Boleh. Okey, ada soalan setakat ni. So ada 3 pandangan lah ni. Ustaz. Ya. Yang sujud kat kerusi yang dia letak meja tu macam muka dia atas meja tu ada. Baik. Soalan. Ustazah daripada mana Ustazah? Keluang Johor. Oh, bijak Ustazah. Kenapa saya kata bijak? Tu keluar. Ustazah tanya tu tak sempat saya nak tunjuk lagi. Ustazah tanya dah tu saya kata bijak Ustazah ni. Macam wali-wali tahu dulu lagi. Baik Ustazah. Okey. Ada di negara Arab orang jual kursi ni.
Ni cerita ni negara Arab sebab kan sembahyang kat kursi ni kan banyak negara Arab. Jadi dia buat khusus dan dia buat ni nyelok ni. Orang Kelantan kata nyelok, selak. Maknanya dia buka sini, duduk. Lepas tu bila nak sembahyang sambil duduk tu dia letak sini. Jadi dia akan sujud atas ni. Ustazah tanya saya soalan. Saya nak tanya balik. Agak-agak boleh tak? Nak tanya ramai-ramai ni. Boleh tak? Bagus tak buat gini? Cepat Ustazah Sirah. Bagus tak? Petik sikit nama. Lama tak petik nama sahabat. Bagus tak buat gitu Ustazah? Saya pernah dengar macam tak perlu. Macam tak perlu? Macam? Saya pernah dengar Rasa Dr. Mazhar tu. Ya, baik. Jawapannya. Ni jawapan dia. Ada hadis Nabi. Faqad rawa Jabir radhiyallahu anhu. Jabir seorang sahabat, dia meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW qala li maridin, pernah berkata kepada seorang yang sakit. Orang ni sakit, salla ala wisadatin, dia semayang, dia sujud tu ala wisadah. Dia sujud atas bantal. Sebab dia nak sujud tak sampai, dia pun letak bantal. Farama biha, maka Rasulullah pun ambil bantal tu buang. Dia buang bantal tu. Wa qala, Rasulullah beritahu, salli 'alal ardi. Waktu nak sujud atas tanah. Ini istata'ta, kalau kau mampu, wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tak mampu, buat isyarat sudahlah. Tapi syaratnya waj'al sujudaka afkhadha min ruku'ika. Syarat, buat isyarat dengan syarat sujud kamu kena lebih rendah daripada rokok kamu. Maknanya Nabi buang, Nabi SAW buang. Ni hadis riwayat Baihaqi bisanadin qawi, dengan sanad yang kuat. Makna kesimpulan soalan ustazah tadi, maknanya tak perlu. Tak perlu. Sebab ada orang sembahyang kat dalam kapal terbang kan, bila nak sembahyang tu dia buka tempat makan tu. Dia buka tempat makan kan, meja depan tu, sebab dia nak sujud atas tu. Tak perlu. Tak perlu untuk sujud atas tu. Jadi kenapa? Kerana Nabi SAW pernah sahabat buat gitu, Nabi buang. Jelas Kalau buat macam mana Ustaz? Kalau buat juga tu, ada kursi tu. Kalau buat, tidak ikut sunnah Nabi lah. Mana kursi ni? Taklah, maksudnya kalau buat juga dah ada, tak mesti juga gini. Maksud saya dia tidak sunnah lah. Sahnya sah. Semayang sah. Semayang sah. Tapi tidak sunnah sebab Nabi buang. Jadi tak terbuat lah. Tak perlu untuk dibuat. Saya tengok ada gambar. Dia letak rehal kat depan. Gambar kat mana saya tengok tadi? Apa saya kata ni? Ada gambar ni. Letak rehal kat depan ni. Dia nak feeling sujud atas tu lah Ustaz. Orang yang tak boleh sujud ni tu. Rasa macam tak boleh lah. Tak boleh. Dia kadang-kadang orang ni dia fikir dengan otak dia nak dapat feel. Macam orang semayang, nak dapat khusyuk, dia pejam mata. Padahal Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar untuk semayang ni kena tengok tempat sujud. Tapi dia nak feel, aku kena pejam mata baru dapat. Tak kena sebab apa nama? Tak betul lah tu sebab Nabi tak ajar gitu. Jadi dia buat tak sama dengan Nabi ajar. Kerana dia duk rasa dapat feel macam tu. Bukan macam tu, tak dapat feel lah. Sebab Nabi tak ajar gitu. Soalan yang ditanya ni sebenarnya apa nama, orang Arab ada tanya dalam satu program, ada YouTube saya tengok tadi. Dan dijawab oleh Syekh tersebut dengan hadis tersebut. Dia kata saya nak beli kursi ni untuk saya sedekah jariah di masjid-masjid. Dia kata dia nak beli banyak-banyak nak sedekah jariah di masjid-masjid. Syekh kata tak usah belilah, dia kata. Tak usah beli. Tak perlu pun. Okey, baik. Okey, jelas. Ada lagi soalan? Ustaz. Ya. Kalau misalnya sebelum ni orang yelah orang tua kita ke dia tak tahulah ataupun saya dia tak tahu kita apa yang Ustaz cakap tadi tu pasal sembahyang duduk tu. Sembahyang dia tu yelah macam contohnya tadi dia mampu untuk rukuk untuk rukukan, tetapi dia duduk atas kerusi. Kan? Jadi sebab dia tak tahu, jadi adakah sembahyang dia tu perlu diqadha? Okey, baik, ginilah saya jawab. Afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang lepas. Sebab ada satu hadis sebut apa nama, rufi'al qalamu anil rufi'al qalam, diangkat apa nama tulisan dosa pahala ni anil jahli, disebabkan kejahilan, disebabkan ketidaktahuan dia tu. Tapi
Tapi kalau dia terus dengan tak tahu dan tak belajar tu, dia akan didenda oleh Allah dengan sebab dia tak belajar. Jadi lepas ni dah belajar dah, tak apalah. Tak apalah, buat yang kita tahulah. Yang kita tak tahu dulu, mohon Allah Ta'ala ampunkan. Tak perlu nak qada-qada dah. Okey? Tapi lepas ni cukuplah. Buat gitu. Ustaz, Sebab dapat ilmu. Assalamualaikum. Okey? Ya. Sahabat. Silakan. Soalan? Baik. Ada pula orang tanya. Ada pula soalan lain. Okey, soalan satu lagi. Kenapa? Soalan saya mantul. Ada yang buka mic. Anas. Saya nak tanya boleh Ustaz? Tanya. Okey, sorry. Macam cara-cara yang kita solat duduk apa semua, adakah ini kerana perbezaan mazhab ataupun kerana apa Ustaz? Sebab macam hari tu yang kerusi tadi tu saya pernah nampak depan mata lah dekat masjid, kat salah sebuah masjid dekat Pakistan. Memang dia ada macam meja yang kerusi kuliah tu. So dia punya meja tu macam cenderung sikit, and bila dia semayang tu memang dia akan sujud dekat atas meja kuliah tu. So adakah ini sebab perbezaan mazhab ke ataupun macam mana, dari mana datang tu? Okey. Baik. Kemungkinan mazhab Hanafi tidak memakruhkan perbuatan sebegitu. Kemungkinan mazhab Hanafi tidak memakruhkan sebab Pakistan ni Hanafi. Mungkin dia tidak memakruhkan perbuatan tersebut, iaitu meletakkan sesuatu untuk disujudkan di atasnya. Mungkin perbezaan mazhab, mungkin dia tak terima hadis tadi. Sebab apa berlaku perbezaan antara mazhab ni? Antaranya sebabnya sebahagian ulama dalam mazhab ni dia tak terima hadis ni, tapi ulama ni terima hadis ni. Kemungkinan perbezaan di antara para ahli-ahli fuqaha dalam menerima sesuatu hadis menyebabkan berbezanya perbezaan hukum-hukum yang keluar dalam mazhab masing-masing. Okey, so kita kat Malaysia ni, mazhab kita mazhab Syafi'i, setakat ini tidaklah disunatkan untuk kita letakkan bantal ke apa untuk tempat sujud kerana kita menerima hadis Al-Baihaqi ini. Kita terima hadis riwayat Al-Baihaqi ini dengan sanad yang kuat. Okey? Itu jawapannya. Baik. Kemudian timbul satu soalan lagi. Dia ni mampu sujud, cuma dia tak boleh duduk antara dua sujud. Sujud dia mampu. Maknanya dia nak turun sujud tu boleh, cuma duduk antara dua sujud tak boleh. Mungkin ada bisul lah. Bisul kat betis dia dekat dengan paha tu. Jadi kalau dia duduk, sakit bisul tu. Jadi macam mana nak buat? Dia kena sujud. Kemudian waktu dia duduk tu, dia terus naik atas kursi. Mana dia letak kursi kat belakang. So, bila i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Bila duduk antara sujud, Allahu Akbar, punggung dia naik dulu, terus duduk atas kursi. Mana sujud kena buat juga. Jangan dia terus duduk tanpa sujud. Sebab dia mampu untuk sujud. Boleh faham? Ni satu hal juga. Aku dah tak mampu dah nak sujud. So, bila aku tak mampu nak sujud, aku tak mampu nak duduk antara sujud, kira sujud pun kira sujud sambil duduk lah juga. Tak boleh. Sujud kena sujud juga. Kena sujud juga. Sebab yang dia tak mampu adalah apa? Dia tak mampu adalah duduk antara dua sujud. So dia kena sujud. Maknanya dia kena letaklah kursi belakang tu. Tadi saya suruh isteri saya ambil gambar. Saya nak buat tu. Sebab saya cuba buat lah. Saya sujud. Kemudian Allahu Akbar. Punggung saya terus naik atas kursi. Boleh. Tak ada masalah. Saya cuba buat tadi. Saya nak suruh dia ambil video. Tak sempat tadi. Nak tunjuk. Maknanya sujud, kemudian Allahu Akbar tu punggung kita terus ke kursi. Dan saya pernah tengok orang sembahyang gitu kat masjid. Bila i'tidal, Allahu Akbar dia sujud. Kemudian Allahu Akbar, punggung dia terus naik ke kursi. Kenapa? Kerana konsepnya senang je konsepnya. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Yang tak boleh kita buat je kita tukar. Tu je. Tu konsep semayang semayang dalam keuzuran ni. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Yang tak boleh buat je baru kita tukar bentuk tu. Okey, tu je konsepnya. Jelas. Ustaz, itu yang saya tanya Ustaz, yang pasal duduk antara dua sujud tu, saya macam tak mampu nak duduk macam tu. So duduk boleh duduk juga, duduk bersila. Duduklah macam-macam mana asalkan duduk, tapi dalam keadaan bukan antara dua sujud tu boleh je kan? Boleh. Duduk ni sunnahnya
iftirash dengan tawarruk. Bersila, bersimpuh. Ya. Boleh duduk, cara duduk ni pertama iftirash. Iftirash tu macam duduk antara dua sujud. Kemudian tawarruk. Tawarruk duduk macam tahiyat akhir. Yang tu sunnah. Tapi kalau tak mampu boleh duduk tarabbu'. Tarabbu' bersila. Ataupun iq'a'. Iq'a' simpuh. Jadi banyak. Tapi iq'a' dengan simpuh ni, kalau nak duduk, kalau kita semayang kita tak sakit. Kita okey je, tak sakit tak apa. Tapi nak semayang tu, nak duduk antara dua sujud tu, duduk cara bersila. Boleh. Semayang sah tapi tak sunnah. Semayang sah tapi tak sunnah. Tapi kalau tahiyat akhir macam tu. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kita nak duduk cara duduk tahiyat awal, itu pun sunnah. Kenapa? Kita tak nak duduk cara tahiyat akhir. Saja nak duduk tahiyat sunnah. Tahiyat awal. Tapi tahiyat akhir, itu pun tak apa, sunnah. Tapi yang afdalnya duduk macam tahiyat akhir. Sebab baru ni ada seorang sahabat ahli jemaah kita, dia tak boleh duduk tahiyat akhir, dia boleh duduk tahiyat awal. Duduk gaya tahiyat awal boleh, dia tak boleh duduk gaya tahiyat akhir. Bila dia semayang di tahiyat akhir, dia sujud. Bila dia sujud tu, dia bangun daripada sujud untuk duduk tahiyat akhir, dia duduk sila. Saya tengok apa hal orang duduk sila ni. Bila tanya, dia kata dia tak boleh duduk tahiyat akhir. Kalau tak boleh duduk tahiyat akhir, jangan pilih sila. Pilih tahiyat awal. Sebab yang sunnah dalam semayang dua tu je. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Cara duduk tu. Duduk cara tahiyat awal atau duduk cara tahiyat akhir. Itu cara sunnahnya. Duduk secara duduk secara bersila atau bersimpuh, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh bagi orang yang sakit. Bagi orang yang tak sakit, kalau nak duduk gitu, boleh. Tapi tak dapat pahala sunat. Jelas? Kok nak semayang sambil bersila lah lepas ni, hukumnya sah. Semayang tu sah. Tapi tak dapat pahala sunnah. Tapi bagi orang sakit, tak mengapa. Sebab dia tak mampu. Dan dia duduk bersimpuh tu lagi besar pahala daripada dia duduk dalam keadaan tawarruk sebab dia tak mampu. Kenapa dia tak mampu? Dia sakit. Maka orang sakit semayang ni, besarlah pahala sebab dia amal hadis Nabi, kalau kamu mampu, kamu buat setakat yang mampu. Boleh? Jelas? Okey, boleh. Okey, beres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, saya sekarang ni semayang sambil duduk atas kursi. Pertamanya ialah kerana saya tak boleh nak duduk, nak sujud dan kemudian nak bangun. Jadi nak duduk tahiyat tu pun kaki saya sakit. Okey. Kemudian bila rokok tu saya berdirilah, semua berdiri. Bila rokok saya masih berdiri, waktu saya bongkok. Bila saya nak sujud tu saya duduk atas kursi dan sujud. Dan Ustaz cakap tadi kan sujud tu mesti rendah daripada rokok, betul tak? Pada kepala kita. Dan tangan tu letak di lutut lah waktu sujud. Ya. Kalau nak letak kat bawah tangan, saya rasa saya tak boleh nak buat. Sebabnya satu ialah saya ada pakai stoma bag. Jadi kalau nak bongkok lagi saya rasa saya tak mampu sebab perut saya tak boleh nak bengkok. Bongkok. Macam mana tu Ustaz? Jawabnya ambil pandangan ni, gambar ni. Gambar pendapat mufti wilayah. Sekadar yang mampu. Okey? Maknanya betul lah tu. Puan buat tu, Ustazah buat tu betul lah tu. Jadi saya tak payahlah teruk-teruk sangat bongkok sampai semampu yang saya boleh lah. Tak perlu. Innad dina yusrun. Sungguhnya agama ni mudah. Wala yushadda hadzal din illa ghalabah. Siapa-siapa nak memayahkan agama ni buat keadaan payah, dia akan susah. Hidup dia susah. Jadi Islam ni tak boleh buat sekadar yang boleh. Okey? Saya pun pernah juga bila saya operate dulu tahun 2004 dulu operate ni, bila operate perut 25 jahitan ni memang susah pun nak sujud. Memang susah nak sujud. Kerana apa? Kerana ya operate kan sakit. Jadi kita buat setakat yang kita mampu. Jangan lebih-lebih sebab Islam ni agama yang terbina di atas toleransi. Al-Islam mabniyun istilah dia dalam bab ibadat ni mabniyun ala tasamuh. Dia terbina dan terdasar di atas tasamuh, ada sifat toleransi. Tolak ansur. So kalau pakai stoma tu memang tak boleh buat, okey tak apa, duduk macam tu pun tak apa. Nak buat gini tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Buat gini setakat yang mampu. Kalau nak sujud rendah lagi pun tak boleh, tak apa.
Buat setakat yang mampu. Okey? Okey. Terima kasih Ustaz. Barulah masuk cara solat seterusnya lah ni. Yang ni solat pesakit, cara duduknya ni. Yang biasalah ni. Kemudian mula mengiring. Solat baring. Mula dia kena mengiring dulu. Lepas tak mampu mengiring, barulah menelentang. Waktu almarhum ayah saya dulu semayang, bila dia nak semayang masuk waktu, saya letak gini. Saya letak bantal kat belakang. Saya letak bantal. Sebab kalau tak letak bantal, dia akan melentang juga. Tapi dia nak semayang gini juga. Dia kata tak apalah, dia kata nak semayang ginilah. Tak nak menelentang lagi. So saya letak bantal. Tak bantal, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Tapi waktu tu dia angkat takbir kejap, kita ajar kejap dia tidur. Orang dah sakit teruk kan. Kejap dia tidur, dia diam. Mau tidur tu. Dia tidur, saya bisik kat kepala. Allahu Akbar. Dia pun sedar. Saya pun betulkan kepala dia untuk tunjuk dia bahawasanya rokok. Dia pun tunduk sikit. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita yang tolong bantu dia semayang. Nasib baiklah waktu tu tak posting Johor lagi. Kalau posting Johor penat juga. Ya. Kita yang mengajar orang sakit tu, boleh tak kita cakap macam mak sekarang waktu rukuk. Maknanya kita cakap bahasa Melayu lah. Boleh. Mak, boleh kan? Boleh. Dia dengar perkataan kita bahasa Melayu tu tak ada masalah Ya, boleh. Okey. Ada satu kali tu pengalaman lah. Pengalaman saya ajar ayah saya semayang. Dia waktu tu dia dah masuk rokok yang ketiga. Jadi waktu tu dia Allahu Akbar. Jadi saya baca panjang lah nak bagi tahu dia naik rakaat yang ketiga. Jadi dia rakaat pertama, lepas tu Rabbighfir warhamni, kemudian sujud pertama, kemudian Rabbighfir warhamni, kemudian sujud kedua. Bila sujud kedua saya pun Allah. Saya buat gitulah supaya dia sedar itu dah naik rakaat ketiga. Bila saya buat Allahu Akbar, dia pun baca pendek. Allahu Akbar, dia baca pendek. Maknanya dia Rabbighfir sekali lagi. Kemudian dia pun sujud. Sudah semayang dia marah saya. Dia kata bila ajar awak semayang tu tengok baik-baik lah, dia kata. Orang baru sujud sekali, dia dah kata 2 kali. Saya pun diam je lah. Diam je lah. Bila diam, mak saya pun kata, abang sebenarnya betul Rifki dah, abang lupa dah tu. Oh gitu betul Rifki dah. Turut je Rifki cakap. Abang dah lupa dah. Oh gitu. Nak bagi tahu dia nak berkeras dengan keyakinan dia. Memang orang sakit ni macam tu lah. Tapi kita jangan lawan lah, kita diam je. Pengalaman lah tu, kongsi pengalaman. Sebab setahun saya duduk gitu dengan ayah. Sampai dia meninggal dunia. Jadi kita kena bantu. Jangan bagi peluang sekali pun dia tinggal semayang. Kena bantu. Baik. Jadi waktu dia mengiring ni, kita kena bantu kepala lah. Kita cakap kat dia rokok, waktu tu dia sedar tak sedar dah dia. Jadi kita kena gerakkan Allahu Akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak apa, dia tak marah. Sampai habis tu Assalamualaikum Allah, terus tidur. Gitu je. Jadi bagi mereka ni, dia ingat semayang pun kita syukur lah. Dia ingat semayang. Mana dia sedar mata tu, semayang. Okey dia tu. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai anak ni kena ambil berat lah. Jadi pengalaman lah tu. Pengalaman. Baik, jadi kesimpulannya tidur sambil semayang sambil mengiring ni, kaedah dia, gerak kepala dulu. Tak mampu gerak kepala, baru gerak mata. Tak mampu juga gerak mata, ingat dalam hati. Tu yang ketiga. Ingat dalam hati. Okey? Gerak mata tu, pejam separuh, rokok, pejam penuh, sujud. Tu. Maknanya satu persatu. Jadi kita belajar ini, kita tahulah bahawasanya semayang ni tak boleh tinggal. Macam-macam mana pun tak boleh ditinggalkan. Sampai tahap tu. Baik, habis solat baring mengiring. Yang seterusnya Ustaz, Cik Minah angkat tangan tu nak bertanya ke ada atau soalan kan? Cik Minah. Ada soalan? Cik Minah tadi tu Min Kak Min. Dari tadi. Dari tadi. Okey, tak apa. Okey, yang terakhir sekali ni solat sambil menelentang. Ni solat sambil menelentang ni kena angkat tinggi sikit untuk menghadap kepada kiblat. Yang ni macam biasalah. Yang ni pun biasa juga ni. Maknanya ngadap kiblat. Kalau mengiring tu badan kita seluruh menghadap kiblat. Yang ni kaki belunjur menghadap kiblat. Kaki tu belunjur menghadap kiblat.
Tapi kalau yang tadi tu badan kita macam kita letak jenazah dalam kubur tu lah. Macam letak jenazah dalam kubur, iaitu mengiring dengan rusuk kanan. Itu mengiring. Kalau melentang ni kena buat macam tu lah. Saya biasa pernah sembahyang melentang ni dalam hospital. Waktu dalam ICU dulu. Nurse ambil wuduk, kemudian melentang gini lah. Tanya nurse, kiblat belah mana? Nurse kata belah sana. Boleh alih katil tak? Oh, tak boleh. Wire gitu. Tak boleh, tak apalah. Allahu Akbar sembahyang. Tanya nurse, boleh alih katil tak? Tak boleh, dia kata. Okey, dah tak boleh, tak apalah, sembahyang lah. Nak buat macam mana ni? Nak bagi tahu kena sembahyang. Macam-macam mana pun kena sembahyang. Okey, habislah hari ni, insya-Allah. Sekejap cukuplah, dah 9.44. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada kita berhenti. Ustazah Yasirah nak makan tu. Ustaz tanya. Salam ya Ustazah. Ya. Kalau misalnya ayah kita dia dah pakai pampers, dia sebelum itu bersih lah, tetapi kalau masa dia sampai masa sembahyang tu dia terkencing tu, tak apa kan Ustaz? Tak apa. Untuk orang sembahyang, orang sakit macam tu, kita pastikan kita wudukkan dia, kita tukar pampers dia, kita wudukkan dia, kemudian dia sembahyang. Air kencing ke buang air selepas tu tak apa dah. Oh, okey. Dimaafkan. Tak apa dah. Tapi kalau nak start tu ada dah, kena buang dulu. Makna macam juga orang bawa ni, bawa plastik, orang buang air bawa plastik tu kan. Yang buang air melalui wire tu, jadi bawa plastik tu kan, ada air kecil dalam plastik tu. Jadi bila nak sembahyang, tukar plastik tu dulu. Ambil wuduk, kemudian sembahyang. Jadi waktu sembahyang tu air kencing masuk dalam plastik tu tak apa. Jangan waktu angkat takbir tu plastik tu dah penuh dah. Saya ingat kat hospital tu, saya operate kan. Bila operate kan, nurse kan letak tu, jadi air kencing keluar dalam plastik tu. Bila nak sembahyang panggil nurse lah. Nurse tukar plastik. Saya nak sembahyang. Oh, dia tak apa, dia tukar bubuh plastik baru, wuduk, terus sembahyang. Macam tu. Maksudnya kalau kita musafir dengan dia, maksudnya kalau dalam perjalanan tu dia nak sembahyang, memang kena tukar lah. Kena bersihkan lah. Kena bersihkan. Kena bersihkan. Syarat dia kena bersihkan dan kena masuk waktu dulu. Itu syarat. Syarat bagi orang sakit keuzuran ni sembahyang, pertama kena masuk waktu, kedua kena kena bersih dulu. Kena bersihkan dalam waktu, kemudian kena masuk waktu, kemudian tukar pampers, kemudian ambil wuduk, kemudian terus sembahyang. Tak boleh nak makan dulu. Dia kena sembahyang terus. Jadi benda tu dibuat secara cepat. Secara cepat maknanya tak boleh lepas pakaikan pampers tu, okey makan dulu kita makan dulu, lepas makan baru kita sembahyang. Tak boleh. Dia kena sembahyang terus. Benda tu dia tak boleh putus mualat. Sebab dia orang uzur. Okey? Terima kasih Ustaz. Okey, jelas. Okey, ada lagi soalan? Maknanya kalau orang istihadah pun macam tu juga Ustaz? Sama. Orang istihadah, dia penyakit ni pertama istihadah, kedua infilatur rih, orang kentut tak berhenti-henti, yang ketiga salisul baul. Salisul baul ni orang incontinent. Incontinent maknanya dia punya pundi kencing, keluar je air kencing, dia panggil besir. Dalam istilah kitab fiqh lama dia panggil besir. Ataupun rawit. Rawit, mana rawit? Maknanya ada orang yang jenis penyakit dia keluar rawit. Cacing rawit kecil tu keluar. Dia keluar kat dubur dia. Jadi bila keluar, batalkan wuduk. Bila batalkan wuduk, macam mana dia nak buat? Dia kena basuh dulu dubur dia tu, dia ambil wuduk, terus dia sembahyang. Bila dia angkat takbir sembahyang, rawit dia keluar, dimaafkan. Itu penyakit-penyakit. Lepas tu penyakit lagi. Soalan seterusnya lagi dekat atas sini. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya apa ni yang berkaitan dengan pakai pampers tadi, kalau dia macam nak jimat pampers dia kan, dia sembahyang di ujung waktu, lepas tu dia sembahyang terus di awal waktu. Dia sambung dua. Boleh tak gitu Ustaz? Dia panggil jam'un suri. Tapi paper dia tak kencing lah, maknanya kena tahan lah macam gitu. Okay. Namanya jamak suri. Orang sakit ni boleh sembahyang cara jamak suri ataupun sembahyang jamak biasa boleh. Orang sakit ni, maka dibolehkanlah buat gitu, tak ada masalah. Sembahyang Zuhur pukul 4 suku.
Ambil wuduk, sembahyang Zuhur 4 suku, kemudian orang azan asar 4.30 tu dia sembahyang asar. Dia panggil apa? Jamak suri. Ustazah Yasirah tanya minggu lepas. Okey. Soalan kalau asyik yang jenis asyik terkentut, ambil wuduk sembahyang. Kalau memang penyakit dia memang kentut tak berhenti, dia panggil infilatur rih, maka dimaafkan. Ada dalam kitab fiqh. Berapa kali kentut tu Memang kali kentut. Dia kena jumpa doktor dulu lah. Doktor kata kamu ni memang penyakit kentut. Tapi kalau jenis kentut ada waktu jugalah. Memang jenis waktu ambil wuduk je mulalah nak kentut. Tu memang iblis tu. Iblis kacau. Dia kalau tak ada wuduk dia tak kentut Ustaz. Kalau ambil wuduk je dia kentut. Jawapan bagi soalan ni telah Nabi jawab. Nabi SAW jawab, "Idza ushkila ahadukum fi batnihi falam yadri akharaja syai'un am la fala yakhrujanna al-masjida hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Tu kaedah dia. Nabi kata apabila seorang tu muskil dalam perut dia, duk ngongek dalam perut dia. Ngongek faham lah, ngongek bunyi dalam perut dia. Kemudian dia pun muskil. Muskil apa? Akharaja syai'un min batnihi amla. Adakah keluar kentut ke tak keluar kentut? Soalannya dah kentut ke tak kentut? Dah kentut ke tak kentut? Maka Nabi bagi kaedah, fala yakhrujannal masjid. Jangan sekali-kali kau bangun daripada tempat sujud kamu. Maknanya kalau kau sembahyang maghrib, kau was-was, kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Jadi jangan bangun, duduk situ. Terus sembahyang isyak. Jangan bangun ambil wuduk. Melainkan bila berlaku dua perkara. Pertama, hatta yasma'a sautan, sehingga kamu dengar bunyi. Pop, bunyi kentut tu. Tu confirm lah. Au yajida rihan, atau bunyi tak dengar tapi baunya ada. Dua je cara nak cam kentut ke tak kentut. Sama ada bunyi ataupun bau. Selagi tak bunyi, selagi tak bau, solatlah, tak apa. Tak kentut lagi tu. Jadi kadang-kadang orang kita ni was-was lah. Betul tak Ustazah? Was-was. Kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Jawabnya tak kentut. Semayang je. Boleh faham? Ustaz. Ya. Ustaz, yang tadi pasal pampers tu, kalau ayah saya... Sekejap, Ustaz Hanik, sekejap. Cikgu Kalsul. Cikgu? Tak, kalau misalnya sembahyang Jumaat kan dia daripada rumah belum masuk waktu. Tadi tu saya kata ambil sembahyang mesti masuk waktu. Macam mana dia dari rumah belum masuk waktu? Oh, kalau gitu tak apa. Dimaafkanlah sebab limaslahatis salah. Kerana maslahat semayang. Tak apa. Yang tu dimaafkanlah. Islam ni tidaklah susah sangat. Dia kalau boleh pergi sebelum masuk selepas masuk waktu lagi bagus. Kalau boleh pergi selepas masuk waktu lah lagi bagus. Okey. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanyakan yang tadi pasal pakai stoma bag. Ada satu Ustaz. Tanya. Yang pakai stoma bag. Kan maksudnya ada najis kan dalam stoma bag tu kan? Jadi kalau kita nak semayang macam kita dah keluarkan, tapi kadang-kadang dia ada dekat tepi-tepi tu kan, kita susah nak korek kan? Sebab stoma bag ni lain dengan bag wine kecil kan? Jadi macam mana tu Ustaz kalau kita semayang? Tu tak apalah, dimaafkanlah. Takkan kita nak basuh apa satu. Yang tu dalam kaedah fiqh dipanggil al-masyaqqah tajlibut taisir. Segala benda yang susah akan menyebabkan datang senang. Tu kaedah dia. Jadi yang tu dimaafkanlah tu. Jadi kalau kita ambil semayang dan kita semayang, maksudnya kita semayang, katalah semayang sunat, semayang fardu zuhur tu, sebelum tu kita buat solat sunat dulu, boleh ya Ustaz? Maknanya kita tak terus boleh. Semayang sunat boleh, semayang fardu je sekali. Semayang fardu sekali. Semayang sunat tak apa. Semayang fardu lepas tu semayang sunat. Orang yang berhadas ni dia cucikan hadas, dia membersihkan diri, hanya lulus untuk satu semayang fardu. Kalau nak semayang fardu satu lagi tak boleh. Cuma dalam kes, okey baik. Dalam kes semayang jamak. Dalam kes semayang jamak saya baca kitab pun mengatakan setiap kali semayang, contoh semayang zuhur kena ambil sekali, semayang asar pun kena ambil sekali juga. Itu yang saya temui dan saya tanya ramai ustaz-ustaz. Jadi saya rasa tak puas hati. Kenapa saya rasa tak puas hati? Susah.
Betul tak? Betul tak? Susah. Saya pun cari banyaklah. Cari jumpalah pandangan. Satu pandangan mengatakan boleh. Sebab tu kalau orang tanya saya akan jawab ambil pandangan yang mengatakan boleh. Saya lupa kat mana ada pandangan tu. Tapi saya carilah. Saya adalah satu pandangan yang mengatakan boleh. Ada dalam handset saya simpan. Saya simpan dalam handset saya pandangan tu. Supaya memudahkan. Sebab contoh orang kena istihadah, musafir. Orang istihadah musafir, kalau ikut kaedah dia kena bersih-bersihkan, pakai pad, kemudian ambil wuduk, kemudian sembahyang zuhur. Kemudian masuk tandas semula. Tukar pad, ambil wuduk, sembahyang semula, asar. Sembahyang asar. Susah ke senang? Susah. So saya ambil pandangan, kalau orang tanya saya, awak ambil pandangan yang kalau untuk jamak punya kes boleh sekaligus. Untuk jamak punya kes. Okey? Terima kasih Ustaz. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Okey Ustaz Ali. Kalau orang tu semain duduk, contohnya ketua keluarga kan, dia boleh jadi imam tak Ustaz pada anak dan isteri dia di rumah? Dia kalau dalam mazhab Syafi'i, tak silap saya lah, saya cek balik. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki dibolehkan. Mazhab Hanafi tak boleh. Setakat ni lah, saya ingat saya. Sama juga orang sembahyang yang kencing kencing tak lawas ni kan, besil ni kan, dia tak boleh jadi imam. Dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Hanafi dengan Hambali tak boleh. Syafi'i dengan Maliki boleh. Okey. Ya. Kalau itu saya betulkan minggu depan. Kalau ni. Tunggu minggu depan. Yang macam jamak suri tu Ustaz, kalau misalnya orang tua kan, dia tak bangun daripada asar, dia tak larat sampai maghrib, sampai isyak baru dia bangun. Adakah dia boleh jamak tiga-tiga solat tu terus? Mana boleh jamak? Dia kira apa? Dia kira qada lah. Qada lah, yang asar tu qada lah. Qada lah. Tak ada 3 waktu jamak Ustaz. Dia qada. Tapi sebab dia tidur, sebab dia penat atas dasar, dia tidur. Okey. Baik. Okey Ustaz Zani, Ustaz Zani tadi. Saya nak Ustaz Zani Fatahiyah. Tadi lagi Nik Fatahiyah tanya. Sebab abang ada dengar, boleh lah. Ustaz. Contoh kalau yang tak boleh. Itulah mulai tadi ni. Contoh kalau tak boleh saya akhir tu kan. So maksudnya memang tak boleh jadi imam lah Ustaz. Kalau contoh kat luar ke. Oh, dia tak boleh dia kalau tak boleh duduk tahiyat akhir, dia boleh duduk dia boleh duduk apa? Dia boleh duduk tahiyat awal. Tahiyat awalnya lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh jadi imam sebab itu sunat je, tak ada masalah. Yang tadi, isu tadi dia tinggalkan rukun. Apa rukunnya? Qiyam tu. Isu tadi dia tinggalkan rukun. Rukun tu qiyam, dia sembahyang sambil duduk. Boleh tak dia jadi imam kepada makmum-makmum lain? Sebab makmum lain sembahyang dalam keadaan berdiri. Jadi ada perbezaan di kalangan mazhab di sini. Sebahagian mazhab kata tak boleh sebab imam tu lebih rendah tarafnya daripada makmum. Maksud lebih rendah tarafnya sebab dia tinggal benda rukun. Adapun tinggal benda sunat tak apa. Macam duduk tahiyat akhir tu sunat. Dia hanya mampu untuk duduk tahiyat awal. Jawabnya boleh. Okey? Okey Ustaz. Yang pack kencing tu kan. Maksud Ustaz maksudnya setiap kali nak solat tu memang dia kena renew lah, kena kosongkan pack tu ya. Okey, saya suruh dia tukar. Dia kata tak boleh tukar, dia kena kosongkan. Kosongkan. Kalau saya suruh dia tukar, dia kena kosongkan terus lah. Walaupun ada sikit lah apa memang. Ya, kalau kena kosongkan. Sebab kadang-kadang nurse tu memang dia bertime dia Ustaz. Tak seperti dia akan datang. Kadang-kadang kita call dia tak perlu datang kan. Dia kena panggil minta. Kalau dia tak boleh buat, kita sembahyang gitu, tak apa. Yang tu usaha dulu. Dimaafkanlah kan. Dimaafkan. Usaha dulu, panggil nurse, buang dulu ni. Saya nak sembahyang. Biasanya nurse ni kalau cakap nak sembahyang dia bantu tau. Pengalaman saya lah duduk hospital banyak kali kan. Kalau cakap nak sembahyang tu, bantulah dia. Baguslah nurse-nurse ni. Baik. Okey. Soalan banyak ke ni? Kalau beg air kencing tu misi, okey beres. Ustaz, kalau orang badan besar ni, dia susah nak bangun dan duduk, boleh ke sembahyang atas kursi? Yang ni ada orang besar sungguh, dimaafkanlah. Dia tak mampu. Atas dasar dia tak mampu.
Jadi dibolehkanlah sebab dia tak mampu nak sujud nak bangun pula tu. Oh ya, maka dibolehkan, tak ada masalah. Ada seorang isteri kepada sahabat saya. Dia semayang sambil duduk. Datang rumah saya, dia semayang sambil duduk. Dengan kursi. Dia tanya mana kursi? Maka saya pun bagi kursi. Oh, semayang kat kursi. Rupanya dia tak boleh nak sujud, nak bangun pula tak boleh. Okey, baik. Kentut ke tak kentut? Selalu saya tanya. Rupanya teruskan saja Ustaz. Ya betul. Ya kaedah dalam Islam ni al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak. Sekarang yakin ada wuduk, syak je kentut. So buang je syak tu, pegang yang yakin. Okey. Selalu bila tengah duduk antara dua sujud terkentut. Tapi nak kentut kuat dan bukan kentut biasa. Ni macam keluar angin. Macam mana ni? Salah apa tu? Memang duduk antara dua sujud rasa nak kentut. Tahan lah. Tahan. Boleh tahan. Boleh tahan. Cuma makruh je lah. Boleh tahan. Bisikan tu tu, bisikan. Dia masalah juga ni. Masalah setan ni kalau ambil ais mayang. Joget lah Ustaz. Joget. Nak tahu dia keluar tak keluar dua je. Bunyi atau bau. Selagi tak bunyi, selagi tak bau, teruskan. Tapi ada kentut tu Jainah cakap ada kentut tak ada bau. Dia cakap tak tahu lah pengalaman Puan Jainah lah. Kalau kentut tak ada bau, kira tak kentut lah. Tapi kalau yakin tak ada bau tapi bunyi, kena. Payah tajuk kentut pula dah gini, pelik sungguh yang ni. Baik, Ustazah Hazrin tanya kat atas tu. Yang bertaigo. Oh, bertaigo ni macam pening Dia macam tak stable lah. Tak stable boleh duduk. Tak stable boleh duduk. Melayang. Melayang boleh duduk. Boleh semayang sambil duduk. Kalau boleh, takbir tu berdiri sekejap. Allahu Akbar, baru duduk. Maknanya kita buat separuh. Buat separuh, lepas tu duduk lah. Baik, seterusnya ketika keadaan macam mana dia bolehkan solat tanpa menghadap kiblat. Isunya dalam buat biasa. Adakah setiap kali nak solat kena minta nurse tolong alihkan katil menghadap kiblat? Yang tu kena minta sebab menghadap kiblat ni satu benda yang syarat sah solat. Kena minta. InsyaAllah nurse tolong. Kalau nurse tak tolong, tak apa lah. Semayang tak menghadap kiblat lah. Nak macam mana? Okey, tapi minta insyaAllah dia tolong. Setakat ni tolonglah. Kalau tak bunyi, ni semua tajuk kentut lah ni. Okey. Habis lah. Dengan Mimah lah tu. Okey, habis. Ada lagi soalan? Tak ada, boleh berhentilah. Ustaz, yang kat dalam hospital tadi yang apa kiblat tu. Kiblat tu, Janet, kalau kita nak minta tolong. Tapi kalau misalnya kan, dia ke arah, dia adalah kita atas kata tu kita mengiring sikit je, macam tak adalah tepat sangat. Macam contoh macam sepatutnya kiblat dia tegak gini kan. Kita duduk kita mengiring sikit je lah. Nak tahu berapa 45 degree ke. Oh yang tu payah juga nak cakap ni. Kan kita ada kaedah yang berpaling dada tu dengan kiblat tu. Dia kiblat ni dia kena cari dulu mula-mula. Okey, kita dah tahu. Sekarang ni depan ustaz ni ada kiblat ni depan ustaz. Lepas tu? Belah kanan sikit. Jadi maksudnya dah tak boleh dah nak ke kanan tu. Kita dah cuba lah atas kaki tu sedayanya tapi tak tepat lah. Tak tepat ke arah kiblat. Tapi saya nak tahu ada tak kaedah yang menentukan berapa degree ke untuk dia kalau dalam fiqh tu dia sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu hadapkanlah diri kamu kepada syatra. Kalau buka syatra ni ada kata ainul qiblah, ada kata jihatul qiblah. Dalam mazhab Syafi'i jihatul qiblah, hadap arah kiblat. Kalau yang ni kena ain qiblah. Ain qiblah ni ain qiblah. Macam mana kiblat betul. Jadi oleh kerana tu kalau boleh kena ikutlah kalau boleh lah, tak adalah nak bagi tahu berapa darjah boleh lari. Yang tu saya tak berani nak bagi tahu berapa darjah boleh lari, setakat mana boleh lari darjah tu. Jadi setakat ni kena tepat dengan kiblat dulu. Kalau tak mampu, tak boleh, barulah dibolehkan. Okey? Terima kasih Ustaz.
Baik. Ada dua soalan dalam chat yang menarik tu Ustaz. Yang menarik. Sekejap. Okey. Okey, kentut melalui kubul. Bukan dubur. Adakah batal? Yang ni saya pernah baca dulu-dulu, zaman-zaman dulu. Baca, ada kata batal, ada tak kata batal. Sebahagian ulama kata tak batal sebab dia benda pelik keluar daripada tempat yang tak sepatutnya. Maka tak batal, dia bagi nadis. Satu lagi batal sebab yang angin keluar. Jadi ada dua pandangan. So saya sekarang tengah cari. Saya tengah cari pandangan. Baik. Saya tengah cari pandangan. Ni saya kongsi pandangan, senang. Tanya sangat. Tanya, kita jawab. Okey, kejap. Pandangan Yadim. Dia baca sendiri. Ada dua pendapat berkaitan dengan jawapan soalan ini. Jumhur mengatakan batal. Jumhur mengatakan batal. Hanafiyah dan sebahagian Malikiyah mengatakan tidak batal. Dalil tidak batal kerana tidak ada dalil yang sahih dan hukum kembali pada asal, iaitu masih dalam keadaan wuduk. Dalil yang kata batal adalah dalil umum hadis. Tidak batalkan wuduk kecuali terdapat bau, bunyi dan bau. Okey. Jadi Syekh Utsaimin, ulama di mana di Saudi, ketika ditanya dia kata tidak batalkan wuduk. Lajnah Saudi pun tidak batalkan wuduk. Tapi di Malaysia saya tengok banyak mengatakan batal wuduk. Jadi ini daripada Yayasan Dakwah Islamiah. So ambil pandangan mengatakan batal lah. Melainkan kalau asyik ambil je sembahyang, nak sembahyang pula, kentut pula tu. Nak yang tu dimaafkan. Okey. Boleh jelas? Jadi ada dua pandangan, tapi dalam Syafi'i fatwa di Malaysia ni ikut Yadim ni dia kata batal. Syekh Utsaimin ni ulama Saudi kata tak batal. Tapi kat Malaysia ni dia ambil pandangan mengatakan batal. Okey? Ada kata tak batal? Okey. Bila Ustaz cerita sikit kedudukan kerusi Ustaz. Semasa dalam solat berjemaah. Kedudukan kerusi semasa dalam solat berjemaah. Saya tengok fatwa Negeri Sembilan. Ini nak bagi tahu beza ni. Fatwa Negeri Sembilan dia suruh letak kerusi tu belakang. Tapi berdiri. So berdiri tu sama dengan jemaah lain. Tu fatwa Negeri Sembilan. Fatwa Negeri Sembilan maksud dia kerusi duduk belakang dan berdiri kita sama dengan jemaah. Fatwa sebahagian negeri lain lagi, antaranya Perlis saya tengok tadi. Perlis dia kata ketika kita duduk sama dengan jemaah. Ketika kita duduk sama dengan jemaah. Maknanya kerusi tu duduk dalam saf. So ketika kita berdiri kat depan sikit. Ketika duduk antara dua sujud tu lah baru kita sama dengan jemaah. So sekarang ada dua pandangan lah. Saya tak tahulah negeri-negeri macam mana. Saya tengok fatwa Negeri Sembilan, fatwa wilayah lupa dah. Tapi adalah fatwa-fatwa yang ada, dia ada perbezaan. Saya tengok fatwa Al-Islam Su'alun wa Jawab, dia suruh letak kat belakang. Maknanya berdiri tu sama. Berdiri sama dengan jemaah lain. Ketika duduk antara dua sujud je, dia terkebelakang. Tapi dia akan kacau orang belakang. Sebab kursi tu akan menyempitkan ruang belakang. Sebab itulah sebahagian fatwa dia suruh geng-geng kursi ni duduk tepi. Duduk tepi kiri kanan. Jadi saf dia akan sama dengan geng-geng kursi je. Okey? Jadi ada dua pandangan lah. Saya tak tahulah negeri Johor ni ambil yang mana. Itu yang saya baca lah. Okey? Boleh faham? Boleh jelas? Yang tanya ni orang Selangor Ustaz. Oh. Terima kasih. Besan saya. Oh, boleh tengok dalam fatwa Selangor pula. Sekarang senang type je dalam tu keluar fatwa. Jadi fatwa ada banyak pandangan. Saya tengok. Sebab fatwa kan ikut negeri. Okey. Okey, terusnya. Ustaz, kalau ada Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ya. Kalau kita tengah semayang, lepas tu anak kita umur 3 tahun, 4 tahun masih pakai pampers. Pampers tu ada najis. Jadi ada yang kata solat kita, dia datang merangkak dekat sejadah kita. Ada yang kata solat kita tak sah lah sebab tempat solat kita terkena najis. Betul tak? Jawabnya tak betul. Jawabnya tak betul. Dia batal solat bila kita menanggung najis. Maksud menanggung najis,
baby tu duduk atas kita. Baby tu datang duduk atas kita dan pampers dia memang bernajis. Kalau atas kita, kita pun letak dia cepat-cepat kat bawah, tak batal lagi. Tapi kalau dia duduk atas sejadah, kita tak menanggung dia. Mana kita menanggung najis? Menanggung najis maksud dia, najis itu bergerak dengan gerakan kita. Maknanya baby tu kalau kita bangun, dia pun ternaik sama. Tapi sejadah ni, kalau kita angkat kaki, sejadah tak naik sama dengan kita. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi kita tidak menanggung dan tidak membawa sejadah tu. So kalau kita sujud alih sikit lah. Maknanya kalau baby tu duduk tempat sujud kita, jadi kalau waktu kita nak sujud tu, kita alih ke kanan, sujud. Biasa sangat lah saya ada anak ni, umur 3 tahun. Anak apa nama istimewa saya ni, anak Down syndrome ni. Kalau saya semayang, memang dia datang depan. Memang datang depan duduk atas sejadah saya. Saya teruskan semayang. Tapi bila saya sujud, saya alih sikit. Alih. Okey Ustaz, kalau kita tengah duduk antara dua sujud, lepas tu dia datang duduk atas riba kita. Okey, angkat letak bawah cepat-cepat. Oh, okey. Sah semayang. Sebab kita tak lama. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama. Kalau dia Tajuk lain dah ni. Dia panjat belakang kan. So kita kena pindahkan dia juga Ustaz ya? Kita pindahkan. Pindahkan dia, bila pindahkan tak apalah, kita tak menanggung najis lah. Dia macam orang semayang, tiba-tiba burung berak atas kopiah dia. Okey, cara dia nak selesaikan, dia ambil kopiah letak bawah. Lepas tu dia semayang. Sah lah semayang dia. Dia sedar-sedar tengok rasa burung berak atas kopiah dia. Maka dia turunkan kopiah tu cepat-cepat. InsyaAllah sah, tak ada masalah. Dia tak boleh dia biar, tak apalah, dia tarik burung okey je. Batal lah. Sama juga baby tu. Biarlah duduk situ. Batal lah. Tapi angkat letak bawah cepat-cepat, tak apa. Kalau kena tak baju Ustaz, maksudnya batal lah. Kalau kena baju, batal lah. Dah kena najis tu. Batal lah. Okey? Ustaz, ada yang Ustazah Wati tanya tu, apa hukum ke atas anak untuk ajar parent yang sakit untuk solat? Apa? Atas kentut semua tu, dia duduk bahasa atas kentut pula dah. Atas chatting yang ni, jadi tak perasan. Atas lagi. Baik, kewajipan pada gini. Ajar parent yang sakit. Yang ni Ustaz Ali jawab. Yang ni bagi Ustaz Ali jawab. Ustaz Ali jawab. Sebab apa? Sebab jaga mak ayah ni, kita jaga untuk jaga ibadat dia, satunya sebab saya ingat apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak sembelih anak dia, sembelih Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail kata, ayah, waktu nak sembelih ni ushdud ribati, ikat aku kuat-kuat hatta la at-tariba, supaya aku tidak menggelupur. Waqfuf anni thiyabaka, jaga baju ayah hatta la yantadhiha min dami syai'a, supaya nanti ayah sembelih darah ayah tak merecik ke badan ayah. Kemudian wa idza ataitu ummi fa aqri 'alaiha salam, bila jumpa mak nanti bagi tahu kepada mak Ismail kirim salam kat mak. Jadi dia cakap gitu, bila dia cakap gitu tu, Nabi Ibrahim pun terus fa aqbala Ibrahim yuqabbiluhu wa yabki wa yaqul. Maka Nabi Ibrahim pun terus peluk anak dia, kemudian kucup anak dia sambil Nabi Ibrahim berkata, ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah. Engkaulah anak yang amat membantuku menunaikan perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim ni sebelum dia dapat Nabi Ismail ni, dia doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah aku nak anak salih. Jadi bila mana dia nak sembelih anak dia ni, anak dia kata tak apalah, sembelih lah, saya redha. Jadi bila dia sembelih tu, dia nak sembelih tu, jadi bila anak dia cakap macam tu, apa kata Nabi Ibrahim? Dia kata, engkaulah sebaik-baik membantu aku untuk taat perintah Allah. Dan waktu itulah dia ingat balik doa dia. Dia ingat balik doa dia. Doa dia macam mana? Dia pernah doa, aku nak anak soleh. Jadi antara tanda anak soleh ialah sentiasa membantu ibu dan ayah dia untuk melaksanakan perintah Allah. Itulah anak yang soleh. Antara tanda anak yang soleh iaitu dia akan bantu ibu dan ayah dia taat perintah Allah. Jadi kalau dia tak bantu ibu dan anak dia taat perintah Allah, takut tak dapat title soleh. Boleh faham tak? Sebab tu kalau mak ayah nak minta untuk taat perintah Allah, kita kena bantu. Sebab takut tak dapat title anak soleh. Sebab title anak soleh ni kata Nabi Ibrahim, bila dia boleh bantu bapa dia untuk taat perintah Allah.
Okey? Jelas? Okey, tak ada soalan lagi. Banyak soalan malam ni. Okey, soalan seterusnya, bulu kucing. Bulu kucing tak apa. Bulu kucing dimaafkan sebab dia termasuk dalam tawafat. Dalam hadis Nabi sebut tawafat. Tawafat ni maksudnya benda yang bergerak-gerak gitu. Bergerak-gerak dalam rumah. Maka bulu dia dimaafkan, tidak dianggap najis kerana dia tergolong dalam kalangan tawafat. Seterusnya, sebab kalau sakit dan ingatan lupa-lupa dah tak wajib untuk solat. Itu yang nak tahu tentang hukum ke atas anak, ke atas ayah. Berdosa tak kalau anak tak buat? Okey, memanglah ayah ni kalau nyanyuk taklah sampai tahap wajib solat, tapi kena ingatkanlah. Kita pun tak selesa tahu kalau ayah tak semayang ni. Jadi kita kena ingatkan. Walaupun dah mungkin semayang dia tak sampai tahap wajib, tapi kita kena ingatkan. Kalau dia semayang sekadar dia mampu, tak apalah, lepaslah. Okey? Cucu Rasulullah SAW duduk belakang Rasulullah ketika sujud. Rasulullah duduk diam je Ustaz. Ya betul. Betul, Rasulullah duduk diam je. Sebab kita tak tahu. Mungkin waktu tu Hasan dan Hussein tak pakai pampers. Jadi bila tak pakai pampers tak ada masalah. Jadi tak ada masalah. Kalau memanglah kisah Hasan dan Hussein semayang, Rasulullah duduk diam je sehingga Rasulullah sujud lama, sehingga sahabat tanya kenapa sujud lama. Rupanya Hasan dan Hussein bermain dengan Rasulullah, duduk atas leher Rasulullah SAW. Jadi kita andaikan bahawasanya Rasulullah buat gitu kerana Hasan dan Hussein tidak bawa apa-apa najis. Okey? Baik. Ustaz, ibu nak bersalin tengah tunggu masa. Nak solat tapi pakaian kena darah dari jarum yang dicucuk kat tangan. Kena tukar pakaian tak? Lagi satu dah ambil wuduk. Tapi doktor datang, cek laki. Jadi solatnya boleh jamak ke macam mana? Ni masalah orang perempuan nak bersalin. Orang nak bersalin, selagi tak bersalin, selagi tu wajib solat. Jadi kalau tangan kena darah, kalau darah sikit dimaafkan. Sikit dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Kena basuh. Kena tukar ke? Kena tukar. Kalau susah sangat, dimaafkanlah. Macam ni Islam tak apa, al-masyaqqah tajlibut taysir. Lagi satu dah ambil wuduk tapi doktor datang cek. Jadi solatnya macam mana? Okey, dalam mazhab Syafi'i batal. Doktor cek batal. Bila dia sentuh, batal lah. Batal kena wuduk semula lah. Tapi dalam mazhab lain tak batal. Dalam mazhab lain tak batal. Orang lelaki situ. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i batal. So kena ambil wuduk semula lah. Kena bagi tahu nurse lah. Suruh nurse yang cek. Baik. Ustaz, kalau ibu mengadu ada masalah keluar ketuban, jawabnya tetap semayang. Wajib semayang selagi mana tidak keluar anak. Jadi dia kata belum waktu melahirkan 22 minggu. Jadi doktor tak bagi gerak banyak. Jadi solat duduk atas kursi lah. Cara supaya tak gerak banyak. Ya, boleh. Berdiri. Kalau kes macam ni, doktor kata tak usah berdiri. Tak usah berdiri, semayang saya baring pun tak apa. Sebab kes macam ni, kalau doktor nasihatkan, kita dengar kata doktor. Tak apa. Maknanya boleh ambil rukhsah. Tak perlu ambil azimah. Okey? Sama. Habis dah turut. Panjang ni hari ni. Okey. Ustaz suruh share tu, saya dah share tau dekat grup. Okey, panduan solat sakit tu saya minta Ustazah Yasira share dalam grup. Boleh. Panduan tu Jabatan Mufti Pulau Pinang. Satu persatu disyarah dalam tu. Okey. Okey, jelas Setakat tu saja. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Tajuk apa entah minggu depan. Terima kasih kerana sudi bersama malam-malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.